Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian sains dan Islam. Dan untuk perkongsian kita pada minggu ini, kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh, bukan fellow kanan merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dah pun berada di konti saat ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Doktor hadir ke konti untuk bersama dengan kita untuk kali ini. Dan kali ini kita belajar sains ke kita belajar matematik? Saya tak rasa macam agak keliru kat sini, tapi itulah tajuk kita hari ini, tentang sains matematik dari perspektif sains dan Islam. Mungkin bila kita sebut tentang sains matematik agak janggal juga dari sebahagian daripada kita, tapi inilah masanya untuk kita serasikan diri kita dengan sains dan juga dan sains matematik. Ini sains matematik, maknanya matematik dalam sains, Doktor, kan? Sebenarnya itu yang saya nak cuba terangkan. Itu yang kita cuba terangkan. Jom kita dengarkan daripada Doktor sebagai mukadimah kita. Silakan Doktor. Okay, terima kasih Hati. Para pendengar dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari saya ucapkan. Alhamdulillah kita dipertemukan seperti biasa pada hari Jumaat dalam program Sains dan Islam. Dan hari ini tajuknya adalah Sains Matematik dari Perspektif Sains dan Islam. Mungkin biasanya bagi kebanyakan kita bila sebut sains matematik ni mungkin frasanya agak janggal. Betul. Tetapi dalam bahasa Inggeris kita biasa guna frasa mathematical science. Mathematical science. Jadi bila diterjemah ke bahasa Melayu jadi sains matematik lah. Dalam konteks kita, bagi kebanyakan daripada kita, mungkin kita asingkan sains itu sains, matematik itu matematik. Seolah-olahnya matematik itu terasing daripada bidang sains. Bila dekat sekolah selalu Doktor dua subjek yang berbeza, Doktor. Memang di sekolah, di universiti pun matematik itu dipisahkan daripada sains. Tetapi itu tidak bermaksud bahawa matematik itu bukan cabang sains. Okay, sains dalam pengertian yang luas merujuk pada ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita nak bahagikan kepada pelbagai cabang, salah satu cabang ilmu itu adalah matematik lah. Dan dari satu sudut juga, matematik ini kita boleh katakan satu daripada cabang sains yang kita fahami tentang pengkajian tentang alam ini. Kerana seperti yang akan insya-Allah saya jelaskan kemudian, matematik ini berkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Betul. Dan juga matematik ini biasa kita kaitkan dengan angka. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, dalam segenap perkara yang kita lakukan, dalam segala benda yang kita gunakan, semuanya menggunakan angka sebenarnya. Oh ya, Doktor. Melibatkan angka, menggunakan angka. Masya-Allah. Sebagai contoh lah, kalau kita ambil contoh yang mudah, kita nak beli baju, ada saiz dia. Oh, saiz. Saya teringat ringgitnya saja. Itu nilai dia kan. Pun matematik juga. Saiznya. Begitu juga kasut, ada saiz dan ukurannya. Betul. Kita nak isi minyak. Mungkin orang nampak dari segi harga minyak, tetapi harga minyak itu berdasarkan berapa liter yang kita isi. Ukuran sukatan. Juga dekat situ. Sukatan. Jadi benda-benda melibatkan sukatan, ukuran, itu semua memerlukan angka, melibatkan penggunaan angka. Begitu juga nak membina bangunan, nak membuat rumah, nak tahu berapa panjang, berapa lebar, berapa keluasan. Betul. Kemudian nak kalau melibatkan isi padu, nak beli baldi contohnya, nak beli periuk, itu melibatkan isi padu. Nak memasak, sukatan-sukatan yang kita gunakan, kalau tak guna sukatan dalam bentuk gram umpamanya, kita masih guna sukatan berapa sudu. Betul, berapa cawan. Jadi maknanya di sini kehidupan kita sebenarnya tidak lari daripada matematik. Sekadar mungkin kita tidak fikir sangat tentang perkara ini, menyebabkan kita melihat matematik seolah-olah macam terpisah daripada kehidupan kita. Jadi itu yang ada setengah orang berpandangan bahawa kenapalah nak belajar matematik susah-susah dekat sekolah kan, sebab dalam hidup tak ada guna pun algebra, geometri, kalkulus contohnya lah. Tetapi sebenarnya penggunaan itu ada, cuma kita tak kaitkan dengan algebra, kalkulus dan geometri contohnya, trigonometri misalnya. Penggunaan-penggunaan itu ada, cuma kita tidak mungkin kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala benda, alat teknologi yang kita gunakan memerlukan kejituan. Kejituan itu memerlukan pengukuran yang tepat. Pengukuran yang tepat memerlukan kepada matematik. Kejituan, kepersisan. Precision itu kejituan, ketepatan. Jadi benda-benda macam ini memang kita tak dapat lari daripada matematik. Cuma yang bermain dengan angka dalam konteks ini adalah pakar-pakar ataupun mereka yang terlibat dalam penghasilannya. Kita menggunakan, bila kita jadi pengguna, kita tak fikir sangat. Kita tak perasan. Kita tak perasan. Tetapi hakikatnya dalam kehidupan kita memang kita gunakan angka nak mengira hari,
Paling tidak setiap tahun kita sambut hari jadi, itu pun angka juga. Kan, apa ni, nak mengira jarak, kalau kita nak balik kampung dan sebagainya, paling tidak untuk urus niaga, untuk bermuamalat, kita melibatkan wang ringgit kan, itu juga melibatkan angka sebenarnya. Jadi di sini kita sebenarnya dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak dapat lari daripada penggunaan angka, maka kita juga tidak dapat lari daripada matematik sebenarnya. Matematik itu sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi sebab itu dalam konteks perbincangan hari ini yang saya sebutkan tadi, contoh-contoh yang umum. Tetapi insya-Allah nanti saya akan juga bawakan beberapa contoh dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim pun. Ada perkara-perkara yang kita tidak dapat lari daripada penggunaan matematik. Menarik. Sebab itu kita nak kena tahu apa itu matematik. Mungkin awalan juga doktor, sebelum kita nak lebih lanjut lagi, bila kita nak bawa matematik dalam kehidupan kita, apa yang dimaksudkan dengan matematik itu sendiri, doktor? Baik, secara mudahnya takrif matematik, macam saya katakan, dia satu cabang sains. Sebab itu satu takrif yang boleh kita guna pakai ialah dia, ilmu matematik adalah sains berkaitan dengan logik bentuk, kuantiti dan juga susunan. Jadi makna logik bentuk ni terutamanya melibatkan geometri lah, bentuk-bentuk seperti kalau yang dua dimensi, segi empat sama, segi empat tepat, bulatan, segitiga, ada macam-macam jenis segitiga. Maknanya kalau yang berbentuk tiga dimensi, kita bercakap pasal cube, kita bercakap pasal cuboid, piramid pula yang ada tapak sisi empat, ada yang tapak sisi tiga. Kita bercakap tentang sfera. Jadi maknanya itu adalah tentang bentuk. Dalam konteks kuantiti, maknanya kita mengira lah ukuran ataupun sukatan dan seumpamanya, juga aritmetik, campur tolak, darab, bahagi, kuasa 2, punca kuasa 2 dan seumpamanya. Kemudian dalam konteks susunan ini melibatkan orang kata corak. Corak juga, apabila corak hendak diulang-ulang, dia memerlukan precision, dan precision itu ataupun kejituan itu memerlukan kepada matematik. Kalau kita tengok seni bina Islam contohnya, yang menggunakan banyak corak geometri yang diulang-ulang membentuk satu bila kita tengok memang kita nampak begitu cantik pada pandangan mata kita. Itu bukannya sesuatu yang abstrak, tetapi dia memerlukan kepada logik tentang susunan yang membentuk corak yang cantik itu. Itu juga sebahagian daripada matematik. Jadi matematik memang dia berkait dengan logik sebenarnya. Sebab itu bagi setengah orang dia nampak matematik ni macam abstrak. Seolah macam matematik itu dia tak boleh nak aplikasikan dalam kehidupan. Tetapi hakikatnya perkara yang berkaitan dengan matematik ini memang banyak berkait dengan kehidupan kita. Matematik ada di sekeliling kita sebenarnya. Matematik ada sekeliling kita. Siapa takut matematik tu? Kat sekeliling kita ada matematik, doktor ya. Dan kalau kita tengok asas yang diberikan oleh matematik ini membolehkan kita untuk membangunkan banyak bidang lain. Teknologi, kejuruteraan, seni bina, architecture. Seni. Dan juga seni. Ingat tak masa kita antara benda kalau kat sekolah yang kadang-kadang kita belajar lukisan atau seni itu, cikgu akan suruh buat corak, pengulangan corak dan sebagainya, yang kadang-kadang melibatkan kertas lipat dua, letak warna sebelah sini, kita tekap. Itu melibatkan geometri, sudut dan sebagainya. Jadi di situ juga adalah aspek matematik, pelan dan dongakan. Jadi kemudian kalau kita nak gerakkan objek menggunakan translasi, pemindahan titik perpuluhan. Betul. Jadi benda-benda itu adalah berkait rapat dengan matematik. Jadi kalau kita tengok matematik ni, kita boleh juga bahagikan pula kepada matematik tulen dan juga matematik gunaan. Matematik tulen ni yang orang nampak abstrak sebenarnya, sebab dia berkait dengan teori, tentang teorem, tentang konsep yang yang saya boleh katakan bebas daripada pengaruh luar daripada matematik. Dia bercakap tentang teori nombor contohnya. Jadi perkara itu memanglah dalam konteks matematik tulen ataupun pure mathematics ini, dia nampak terpisahlah daripada aplikasi harian. Tetapi apabila kita tengok kepada matematik gunaan ini adalah aplikasi matematik dalam bidang-bidang lain, dalam fizik,
banyak menggunakan formula dan pengiraan. Dalam kimia begitu juga, dalam biologi begitu juga, astronomi pun begitu juga, dalam perubatan, dalam kejuruteraan, dalam arkitektur seni bina, dalam perniagaan, perakaunan. Bidang yang kita tak kaitkan dengan sains. Tetapi accountancy ataupun perakaunan itu memang bermain dengan nombor. Betul. Jadi banyak bidang siapa yang nak jadi tukang masak, nak jadi tukang jahit, nak mengukur tu semua tu betul. melibatkan nombor. Yang nak bina bangunan, nak buat bangunan dia kena tahu ukuran. Kalau campur simen tak kena dengan dia punya sukatan, boleh menyebabkan bangunan runtuh contohnya. Ratio kan, nisbah. Betul, nisbah. Jadi perkara-perkara ini melibatkan angka, dan ini menunjukkan sebenarnya dalam kehidupan kita matematik ini memainkan peranan yang amat besar, sama ada kita sedar atau tidak. Bila doktor dah sebut satu persatu, semua dah kembali ke alam persekolahan, dah dapat balik dah. Itu rupanya kan kegunaan fungsi matematik dalam kehidupan. Cuma kita nak tahu juga sikit lagi doktor sebelum kita berhenti rehat ni, ada yang berpendapat bahawa matematik ni yang dipelajari seperti algebra, geometri, calculus dan sebagainya lah yang doktor dah sebutkan tadi tu, tak ada kaitan, tak diperlukan dalam kehidupan. Doktor sentuh sikit tadi kan, cumanya apa kepentingan matematik dalam kehidupan amnya, dan yang paling penting juga bagi umat Islam khususnya doktor? Dari segi kehidupan umum kita, saya dah sebutkan tadi sebenarnya macam apa saja yang kita nak lakukan sebenarnya banyak melibatkan matematik. Cuma itulah, kita kadang-kadang kita takut dengan istilah-istilah. Sebut algebra kita takut, sebut calculus Theorem kita takut. Pythagoras Sebut trigonometry kita takut, sin, cosine, tangent. Mula kita takut. Jadi kita takut dengan istilah sebenarnya. Tetapi perkara-perkara ini sebenarnya banyak kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Cuma kita tak perasan, kita tak sedar. Dan dalam banyak keadaan kita menggunakan perkara-perkara yang berkaitan dengan matematik ni sebagai pengguna. Jadi kita tak fikir sangat. Hari ini pun disebabkan teknologi canggih, kita dah jarang dah menggunakan matematik untuk mengira, sebab semua dah ada alat. Saya ingat lagi, saya tak pasti yati macam mana. Kalau dulu masa sekolah kita, saya belajar log dan juga anti-log contohnya, untuk mencari nilai kami menggunakan buku sifir. Hari ini semua tekan kalkulator, sebab kalkulator teknologi yang memudahkan banyak perkara lah. Saya masih gunakan buku log tu doktor. Kemudian dalam konteks jam, kalau dulu jam kita kena tengok secara analog kan, jadi melibatkan juga pengiraan di situ. Tetapi hari ini semuanya digital, dia dah paparkan siap-siap pukul berapa. Siap-siap dah tahu dah pukul berapa. Kalau nak tahu perbezaan waktu antara sini dengan Mekah contohnya, kalau dulu kita tengok beza berapa jam, lepas tu tolak perbezaan waktu itu untuk dapatkan waktu di sana. Sekarang ni buka saja apps dah boleh dapat jawapannya. Tetapi hakikatnya kehidupan kita memang bergantunglah kepada matematik. Mungkin hari ini dah mudah sebab banyak bergantung pada teknologi, tetapi di sebalik teknologi itu, nak menghasilkan teknologi itu masih menggunakan asas-asas dalam matematik. Sama juga dalam konteks kita sebagai umat Islam. Hari ini kehidupan kita sebenarnya banyak dipermudahkan oleh teknologi. Tetapi hakikatnya sehari-hari dalam kita nak menunaikan solat waktu, 5 waktu sehari semalam itu memerlukan kepada pengetahuan sains yang dibantu oleh matematik. Contohnya nak mengira bila masuk waktu. Waktu masuk solat itu memerlukan pengiraan, memerlukan pengetahuan dalam bidang-bidang seperti geometri spherical, trigonometry, dan juga geografi, sebab dia melibatkan kedudukan kita dengan matahari. Jadi di situ memerlukan kepada pengiraan. Sudut doktor kan? Betul. Geometri spherical tadilah, geometri yang melibatkan objek spherical, iaitu bumi. Jadi di sini ilmu itu sudah ada, dan memang orang dulu memang dia terpaksa kira secara manual. Tetapi alhamdulillah hari ini disebabkan perkembangan teknologi yang pesat, kita sebagai umat Islam yang kebanyakan ini, kita dah tak perlu fikir dah tentang, atau tak perlu bimbang lah tentang perkara itu, sebab kita ada macam-macam cara. Kita boleh tengok apps, kita boleh tengok jadual solat yang telah dibangunkan dan sebagainya. Ini membantu kehidupan kita. Nak tentukan arah kiblat sama juga, kan, memerlukan ilmu-ilmu yang sama juga.
puasa pun sama juga, nak menentukan bila nak mula satu Ramadan, bila berakhirnya bulan Ramadan, nak masuk Syawal. Sebenarnya setiap bulan kita Ada. buat penentuan itu. Cuma bagi kebanyakan kita cuma nampak significansnya bila bulan Ramadan dengan Syawal lah biasanya kan. Jadi sama juga nak menentukan bila nak masuk masuk waktu iftar dan juga waktu maghrib, bila berakhirnya waktu untuk kita bersahur. Jadi ini memerlukan pengiraan sebenarnya. Zakat. Zakat. Kan? Nak kira berapa banyak zakat nak kena keluar. Itu bukan matematik di situ. Kan satu mood dulu-dululah kan zaman-zaman tu. Kemudian dalam konteks pengiraan yang simple, yang basic, salah satu syarat sah bagi solat ialah kita kalau solat isyak kena cukup 4 rakaat. Betul doktor. Kalau tak boleh mengira 4, susah juga kan. Kalau satu daripada syarat sah tawaf, waktu kena cukup 7 kali. Jadi maknanya pengiraan itu adalah melibatkan angka. Angka itu adalah sebahagian daripada matematik. Jadi sebenarnya dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, itu saya cakap dalam konteks ibadah-ibadah yang wajib, yang khusus. Tetapi ada juga ibadah-ibadah lain yang mungkin sifatnya sunat. Kan biasa kalau kita tahlil, kita baca tahlil itu 33 kali contohnya, nak kena kira juga kan. Ataupun kita nak baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Mungkin ada kata 3 kali 1 2 3 senang saja, tapi hakikatnya itu adalah pengiraan matematik. Betul. Jadi kita tidak boleh katakan bahawa matematik ini sesuatu yang abstrak sampaikan tak langsung diperlukan dalam kehidupan kita. Memang kita perlukan angka, dan bagi saya itu adalah satu anugerah daripada Allah, memberikan kita satu akal fikiran untuk membolehkan kita memahami tentang angka, sehingga kita boleh manfaatkannya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menggunakannya untuk baik perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah khusus ataupun dalam perkara-perkara lain dalam kehidupan kita. Masya Allah, tu dia tu, bila doktor sebut satu persatu semua rasa terjentik kan. Maknanya kita semua memang berdepan dengan matematik setiap hari, macam doktor cakap awal tadilah kan. Alhamdulillah, dan insyaAllah kejap lagi bila kita sebut tentang ini, kita tengok dari sudut Islam pula bagaimana. Kalau kita lihat pakar-pakar matematik pun ramai daripada golongan Islam, cendekiawan Islam doktor kan. Di depan ni kita nak tahu antara contoh ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang aplikasi matematik. Ada sebenarnya, kejap lagi doktor akan kongsikan bersama kita, dan banyak lagi bakal kita kongsikan menerusi Sains dan Islam untuk tajuk kita Sains Matematik dari perspektif Sains dan Islam. Inspirasi Inforia Islami, kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Sains dan Islam tengah hari ini bersama dengan Yang Berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh, Ketua Pelokanan Merangkap Pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menarik rupanya sains ini, dulu rasa macam rugi jugalah kan, tak belajar matematik betul-betul, rupanya sangat berkaitan dengan kehidupan. Cuma doktor, kita nak bawakan, mungkin doktor boleh berikan contoh lah daripada Al-Quran yang menunjukkan kepentingan berkenaan aplikasi matematik ini sendiri doktor. Baik, saya sebenarnya kalau nak bercakap tentang contoh daripada Al-Quran, kalau kita kaji satu persatu, memang sebenarnya kita akan jumpa banyak. Tapi saya nak bawakan satu ayat Quran yang agak panjang, tetapi menunjukkan betapa rapatnya hubung kait matematik ini dengan kehidupan kita. Seperti mana yang diserlahkan melalui ayat Quran inilah. Saya akan bacakan terjemahannya, iaitu daripada surah An-Nisa ayat ke-12, yang bermaksud, dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu peroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi mereka, yakni isteri-isteri pula, 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, yakni isteri-isteri kamu, ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Dan
Kalau pula mereka, yakni saudara-saudara yang seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Baik, ini ayat yang saya katakan agak panjang, tetapi saya rasa bila saya baca tu, saya rasa semua pendengar kita faham merujuk kepada apa. Faraid, pembahagian harta pusaka. Baik, kalau kita tengok perkara berkaitan dengan faraid ini antara perkara yang agak sukar bagi kebanyakan orang dalam nak mengira bahagian-bahagian yang akan diwarisi oleh waris, terutamanya kalau waris itu mempunyai waris yang ramai daripada pelbagai lapisan. Jadi di sini kita lihat bahawa dalam Quran sebenarnya ada menceritakan tentang aspek matematik dalam kehidupan kita, terutama dalam konteks pembahagian harta pusaka, yang sebenarnya memerlukan penyelesaian dalam bentuk matematik. Sebab itu kita lihat seorang tokoh yang hebat dalam bidang matematik iaitu Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi satu nama yang saya rasa ramai biasa dengar. Seorang ilmuwan Islam yang menguasai antara lain bidang matematik. Beliau telah menulis satu kitab yang dipanggil Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang mana antara lain yang mendorong beliau untuk menulis tentang bidang yang hari ini kita kenal sebagai Algebra ini, daripada perkataan Al-Jabar tadi, adalah kerana Al-Khwarizmi nak menyelesaikan masalah pembahagian harta pusaka mengikut cara Islam. Jadi beliau telah menghasilkan satu pendekatan. Algebra sebelum itu sudah ada, tetapi algebra yang dibangunkan itu agak dalam konteks yang abstrak oleh orang-orang terdahulu, terutamanya daripada Yunani. Tetapi apa yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi ialah beliau menggunakan algebra, membangunkan algebra itu menjadi satu bidang yang boleh menyelesaikan masalah seperti pembahagian harta pusaka ini, dan juga banyak lagi lah. Kalau kita tengok Al-Jabar wal-Muqabalah itu, beliau memberikan contoh-contoh yang praktikal untuk diselesaikan dan beliau beri penerangan. Cuma menariknya, kalau sesiapa yang mengkaji Al-Khwarizmi, kalau tengok buku Al-Jabar wal-Muqabalah itu, algebra biasa kalau kita bayangkan hari ini atau yang kita faham hari ini melibatkan simbol X, Y, Z, persamaan kan? tetapi pada waktu Al-Khwarizmi, matematik tidak menggunakan simbol. Matematik menggunakan ayat. Menggunakan ayat penuh? Betul. Jadi panjang lah. Memang panjang. Jadi kalau mungkin kalau kita menggunakan simbol, kita perlukan mungkin 6 atau 7 barisan untuk buat penyelesaian matematik algebra itu. Tetapi kalau kita tengok Al-Khwarizmi, bila dia terangkan secara menggunakan ayat tadi, dia mengambil beberapa halaman. Masya Allah. Jadi di sini ada dua perkara lah. Yang pertama, menunjukkan bahawa ada tokoh Islam yang nampak kepentingan matematik ini dalam menyelesaikan perkara-perkara yang disebut dalam Quran, seperti masalah pembahagian harta pusaka tadi. Di sini kita katakan bahawa Quran pun sebenarnya secara tidak langsung memberikan petunjuk kepada kita bahawa kita mahu tidak mahu kena kuasai bidang matematik. Supaya masalah-masalah seperti faraid tadi dapat kita selesaikan. Yang keduanya, kalau kita tengok Al-Khwarizmi, apabila beliau menjelaskan tentang penyelesaian masalah menggunakan ayat, di sini menunjukkan bahawa orang-orang dulu bila dia mengkaji sesuatu masalah, mereka amat teliti dan cermat, dan mereka mampu mengungkapkan sesuatu itu dengan begitu tepat sehingga apabila orang baca, orang boleh faham. Jadi itu kelebihan orang dahulu. Jadi di sinilah saya rasa satu perkara yang perlu kita pelajari dan cuba kita contohi. Sebab hari ini masalahnya teknologi juga. Teknologi memudahkan kita, tetapi teknologi ini juga menyebabkan kita hilang beberapa kemahiran. Antaranya kemahiran pengungkapan menggunakan ayat. Sekarang kalau ditanya sesuatu, orang kata nak senang Google saja, ataupun nak senang kita ambil gambar tunjuk. Tapi kalau suruh kita huraikan atau terangkan apa yang ada dalam gambar itu, mungkin tak ramai yang mampu dapat memberi penerangan dengan baik. Kan kita guna infografik je sekarang ni. Betul. Tapi isunya di sini, bolehkah kita menerangkan apa yang ada dalam gambar ataupun infografik itu dengan ayat? Bila orang yang mendengar tanpa melihat gambar atau infografik itu boleh faham dengan jelas kemahiran dan tepat. Kemahiran. Itu satu kelebihan dan juga kemahiran sebenarnya, yang sebenarnya bagi saya kemahiran yang telah hilang dalam kalangan generasi hari ini.
Jadi itulah saya rasa antara pengajaran lah yang boleh kita dapat daripada tokoh dahulu. Tapi balik pada soalan Yati tadi, dalam Quran pun saya bawa satu contoh saja, tetapi insya-Allah kalau sesiapa yang mengkaji Al-Quran akan menemui banyak lagi contoh lain dalam perkara-perkara yang berkaitan perkara-perkara lain selain daripada faraid ini yang juga memerlukan kepada penggunaan ilmu matematik. Ya, doktor dah petik nama Al-Khawarizmi. Mungkin juga kalau kita lihat pada sejarah tamadun Islam, sememangnya terdapat banyaklah tokoh-tokoh hebat, saya yakin dan percaya, dalam bidang matematik. Jadi apa nasihat doktor sendiri untuk generasi hari ini, sebab doktor dah tadi bagi sikit kan nasihat juga untuk kita semua, terutama pelajar supaya mendalami dan menguasai matematik, doktor? Saya rasa pertama sekali jangan takut dengan matematik. Saya rasa kebanyakan daripada kita lah, kita balik pada zaman sekolah, dan saya fikir perkara ini sama pada generasi sekarang juga. Subjek matematik ni antara subjek yang digeruni atau ditakuti oleh pelajar. Nampak formula rasa nak hilang ke mana-mana. Jadi di sini saya rasa yang pertama jangan kita takut. Baik. Yang kedua kita kena cuba tanam dan pupuk minat kepada ilmu ini. Sebab yang penting di sini kita kena faham bahawa apa yang dipelajari itu bukan sesuatu yang sia-sia. Ianya sebenarnya digunakan dalam kehidupan. Cuma mungkin disebabkan faktor-faktor tertentu perkara ini kita tak nampak. Kalau bagi pelajar pada peringkat sekolah, kalau dia tak nampak, saya tak pelik. Tetapi saya rasa peranan ibu bapa dan juga guru untuk menerangkan kepada pelajar-pelajar bahawa perkara yang dipelajari ini bukanlah sesuatu yang hanya diambil atau dipelajari semata-mata untuk peperiksaan, tetapi ianya sesuatu yang boleh dimanfaatkan dan digunakan dalam kehidupan secara keseluruhan lah. Jadi di sini saya fikir menjadi tanggungjawab kita juga untuk memberikan penerangan kepada pelajar-pelajar bagaimana apa yang dipelajari itu diaplikasikan dalam kehidupan. Jadi itu satu perkara atau satu cara yang mungkin kita boleh gunakan untuk menarik minat. Pada waktu yang sama memanglah dari segi teknik pengajaran perlu gunakan cara-cara yang kreatif, inovatif, yang menarik minat dan sebagainya. Tetapi bagi saya memanglah akan ada pelajar yang mungkin sedikit lemah dalam matematik. Jadi di sini kita kena pasti punca kelemahannya itu apa. Kadang-kadang punca kelemahannya sebab dia tak ada minat langsung. Mungkin kita kena cari jalan untuk mencetuskan minat tersebut. Mungkin ada perkara yang dia tak faham sebab konsep-konsep matematik ini memerlukan logik yang kadang-kala pada peringkat umur tertentu tak tercapai oleh pelajar. Jadi di sini kita kena bagi penerangan yang baiklah. Jadi bagi saya ini bukan satu perkara yang mustahil, boleh dilakukan, tetapi memerlukan kesungguhan di pihak guru dan juga di pihak ibu bapa untuk membentuk dan memupuk minat pelajar dalam bidang matematik. Faham. Inilah masanya ibu ayah, jom gerakkan anak-anak kita. Dan kita sampai ke hujung, doktor. Mungkin sedikit kesimpulan pesan doktor juga untuk rakan pendengar kita. Okey, secara ringkasnya saya nak katakan bahawa matematik ini satu bidang ilmu yang amat penting. Betul. Yang amat berkait rapat dan kita gunakan secara meluas dalam kehidupan kita. Jadi menjadi tanggungjawab kita lah untuk sekurang-kurangnya menguasai matematik ini untuk kita manfaatkan. Saya nak akhiri dengan apa yang ditulis oleh Al-Khawarizmi di bahagian awal kitab Al-Jabar wal Muqabalah dalam terjemahan bahasa Melayu. Tatkala aku melihat apa yang manusia perlukan dalam kira-kira, aku dapati semuanya berkait dengan nombor. Jadi maknanya Al-Khawarizmi pada waktu itu dah nampak bahawasanya apa yang kita perlukan dalam kehidupan ini yang melibatkan pengiraan memang tak dapat lari daripada penggunaan nombor. Jadi di sini saya rasa menjadi tanggungjawab kita lah. Jangan kita abaikan cabang ilmu sains ini, iaitu matematik, dan kita cuba kuasai dan kita cuba pupuk minat dalam kalangan anak-anak kita, supaya mereka akan menjadi orang yang celik angka. Dan sebenarnya bila celik angka ini juga membantu kita untuk tidak ditipu atau diambil kesempatan. Jadi di sini satu kegunaan matematik yang amat penting sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih banyak, doktor. Inilah masanya kita nak hidup yang seimbang kan. Keseimbangan itu pun bukan matematik. Terima kasih banyak, doktor, untuk perkongsian. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.